Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita yang telah kita mulakan hari itu. Itu berkenaan dengan tajuk Tatahhirul I'tiqad an Adranil Ilhad, pembersihan i'tiqad daripada kotoran ilhad, yang dikarang oleh Ibnu Amir As-San'ani rahimahullah, pengarang kitab Subul Salam, terkenal, dan juga salah seorang ulama ulumul hadis. Baik, hari itu kita bincangkan, beliau masih lagi membahaskan berkenaan dengan syubhat yang ditimbulkan oleh golongan yang mengatakan tak mengapa untuk pergi ke kubur-kubur untuk minta hajat dan sebagainya, dengan alasan yang terakhir yang diberikan adalah berkenaan dengan, dia kata bahawa dilihat orang-orang yang kadang-kadang berilmu, mempunyai kelebihan, juga yang ada jawatan kehakiman, kepemerintahan dan sebagainya, atau fatwa atau mengajar dan sebagainya. Dia kata yang dibesarkan, tapi mereka sendiri membesarkan tempat-tempat berkenaan. Jadi dia kata, kalau dia kata ada, dan bahkan sebahagian mereka makan nazar ke atas kubur tersebut dimakan oleh sebahagian orang-orang yang berpengaruh ni. Jadi disangka ia daripada agama Islam, sedangkan dan bahawa ia adalah kepala urusan Islam dan juga kemuncak kepahaman Islam, sebab ada orang yang mempunyai jawatan terlibat. Okey. Dia kata kat sini, wala yakhfa ala ahadin yata'ahalu lin nazari, dan sebenarnya tidak adalah tersembunyi kepada siapa-siapa yang layak untuk memerhati dan juga menilai, wa ya'rifu bariqatan min ilmi kitab wa sunnah wal athar, dan juga dia ni kenal, mengetahui dengan kedipan daripada kilauan daripada ilmu kitab, sunnah dan athar. Semua yang ada kefahaman macam ni, dia tahu bahawa anna sukutal alimi, wa diamnya seorang yang alim. Okey, dia kata awil alami, ataupun alam seluruhnya, ala uku ilmu munkarin, ke atas berlakunya suatu kemungkaran, laisa dalilan ala jawazi dzalikal munkar, bukanlah dalil ke atas keharusan perkara mungkar itu. Bila orang diam, dunia diam terhadap kemungkaran, bukan masuk mungkar tu halal. Kadang-kadang ada orang dia kata, tapi kalau salah kenapa orang tak cakap? Kalau tak, kenapa mufti tak cakap? Kalau sekian, kenapa orang tak cakap? Dia sibukkan dengan tajuk benda kena tunggu orang cakap. Sedangkan kita tahu bahawa agama Islam ini, dia jelas bila Nabi kata al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Perkara halal itu jelas, perkara haram tu pun jelas. Wa bainahuma, di antara haram dan halal tu umurun mushtabihat, ada perkara samar-samar. Yang apa kita bincangkan hari ini dalam tajuk ni, ini bukan perkara samar-samar. Merayu ke kubur, membesarkan kubur lebih daripada masjid, ia bukan samar-samar, ia adalah perkara realiti yang kita tahu bahawa salah. Tapi kadang-kadang ada orang dia kata, tapi ialah, dia kata benda ni syubhat, benda yang ada khilaf. Ada khilaf, dia kata. Sedangkan bukan ada khilaf pun. Sebab kadang-kadang dia kata alasan dia kerana orang-orang alim tadi diam. Alam pun diam, tak cakap apa. Datang kita je sibuk cakap. Kami kadang daripada bila pelajar kat Yaman kan, macam inilah. Kadang-kadang kami kawan-kawan kami banyak balik daripada Yaman. Tapi kadang-kadang tajuk macam ni tak siapa nak cerita. Kadang-kadang takut tak popular. Tajuk ni kan, berkenaan kubur ni, kami jumpa di sana dengan pelajar-pelajar kita di Malaysia ni, pergi kubur macam batu nisan pun ada. Pasal batu nisan wali. Letak hajat, macam kita video kita tunjuk dulu kan. Nak hajat letak kat kubur. Kubur wali tu letak batu. Ataupun ambil tanah kubur tu balik untuk berkat. Ini benda-benda berlaku benar. Bahkan anak-anak kita, umat Islam kita yang Malaysia terlibat. Bahkan bersekat orang biasa, bakal ustaz-ustaz, bakal guru agama mengajar di masjid-masjid, pergi buat urusan benda ni. Jadi kami tengok sendiri benda ni depan mata kami. Kadang-kadang orang kata macam, yalah masing-masing punya amal. Tapi kita kata benda ni bukan tujuan kita untuk populariti. Benda salah, kita salah lah. Tak boleh kita biarkan benda berkenaan pasal disebarkan pada orang awam, dan satu masa nanti kita buat balik. Kita Malaysia dah lama dah buang amalan kubur. Kita dah tak buat dah, alhamdulillah. Cuma sekarang ni kalau kalian kata kumpulan ni berjaya masuk balik, tuan-tuan akan lihat anak cucu kita nanti pergi kubur balik.
Macam mana orang di Singapura masih buat sampai sekarang, pergi kubur makam Habib Noh untuk nak minta akan dapat macam hajat, nak lulus periksa dan sebagainya. Jadi kata sepatutnya kita kata bila diamnya seorang alim ataupun alam ni diam ke atas berlakunya kemungkaran, bukanlah dalil ke atas keharusan mungkar tersebut. Dia kata wal nadrib laka masalan min dalika. Dia kata kami letakkan untuk anda satu contoh untuk itu. Wahya. Dia kata itu adalah hadhil mukus al musammah min majabi. Dia kata cukai-cukai. Ini pada zaman Ibn Amir As-San'ani memang ada kerajaan-kerajaan yang ada tu mengutip cukai. Okay. Dia kata al-ma'lum min ad-darurati din tahrimuha, yang sudah diketahui daripada kemestian agama bahawa ia adalah haram. Ni dan dengar ni terkejut. Tapi sebenarnya memang tak ada mazhab yang kata cukai halal. Sebab kita dalam Islam kita ada zakat. Harta zakat diambil dari kaya bagi pada miskin. Itu selesai masalah. Adapun pengeletakan cukai-cukai tadi untuk penggunaan lain dan sebagainya, yang kadang-kadang macam zaman Sultan macam Imam Nawawi sendiri pun ada pernah tegur, Izzuddin bin Abdul Salam pernah tegur pemerintah zaman mereka dahulu, cuba untuk kutip duit daripada rakyat kerana nak pergi konon berjihad dan sebagainya. So akhir sekali para ulama ni seperti Imam Nawawi sendiri, Izzuddin bin Abdul Salam sendiri, dia kata raja-raja pemimpin-pemimpin tu sendiri keluar duit dulu baru suruh rakyat keluar. Kau tak cukup. Pasal pengutipan cukai ni kadang-kadang berlaku untuk itu, penggunaan umum. Tapi kena orang ini yang tanggung. Lebih zaman dulu sebenarnya kena cukai ni kepada semua, miskin pun kena. Miskin ke kaya semua kena. Sedangkan kita tahu dalam Islam ni kalau dia kata yang kena cukai tu dia panggil jizyah pada orang kafir. Orang muslim dah bayar zakat. Zakat fitrah ke, zakatul fitr ataupun zakat harta dah selesai. So, memang ketika sampai sekarang sebenarnya tajuk ni hangat diperbahaskan. Even sekarang ni tanah-tanah Arab macam Saudi Arabia pun baru je start kenakan cukai. Sebelum ni rakyat tak kena cukai. Tidak kena cukai sebab para ulama kata haram. Ala kulli hal kita baca dia kata kat sini, dia kata Imam Al-San'ani kata dia kata qad mala'at diyar, yang perbuatan kutip cukai ni telah memenuhi semua negeri, wal biqa' dan semua pelosok. Wasarat amran maknusa, dan dia menjadi perkara yang boleh diterima pakai. Orang pun jadi macam okeylah, jalan je lah, tak kisah. Pasal benda tu berlaku, pasal sebenarnya kaedah cukai ni diambil daripada barat. Negara barat dahulu kan ada feudal lord kan, tuan tanah, pekerja dan sebagainya, mana orang tumpang tanah, maka cukai dikenakan. Tapi kepada orang miskin sahaja. Jadi benda tu jadi macam satu trend cara kutip duit. Duit biar banyak, tapi benda tadi penggunaan belum tentu. Macam kadang-kadang cukai macam kadang-kadang zakat pun kita kumpulkan banyak tapi tak diagihkan pun salah juga. Ini kaedah yang kita faham bahawa para ulama tidak bersetuju dengan kaedah banyakkan duit cukai, duit zakat tapi tak edar. Dia kata kod-kod nanti miskin baru kita pakai, tak ada. Dia tak ada simpanan macam tu. Bahkan dihabiskan. Lepas tu kemudian kutip pula tahun depan tajuk lain. Tahun ni punya, tahun depan punya. Diorang tak buat macam kita simpan duit zakat. Kadang-kadang tak tahu nak pakai ke tidak. Ini kadang-kadang berlaku sebab orang kita ni kadang dah dapat kebimbangan dengan apa di tangan kita ni, rasakan kalau tak ada simpanan nanti kalau apa-apa emergency kita jadi masalah. Ni kena faham pasal kadang-kadang orang kita ni lebih percaya apa kita simpan banding apa yang Allah Taala tentukan. So, kita tahu kalau kita simpan banyak mana pun duit kita, kalau Allah Taala tak bagikan kita guna, tak pakai pun. Kita mungkin habiskan duit kita untuk ubat kanser je. Punya duit kita banyak kumpul, cadang untuk ini, untuk itu, untuk sekian, Allah Taala bagi kita kena penyakit, kena kemoterapi. Sekali pergi buat benda tu ulang alik, habis ratus ribu boleh habis. Duit tu habis macam tu je. Tak pakai pun untuk kebajikan ke, untuk sekian. Kalau Allah Taala nak kenakan. Kalau Allah Taala tak nak kenakan, kita tak simpan pun Allah Taala tak kena kita penyakit. Sebenarnya kena faham macam tu. Jangan percaya sangat bahawa duit kita simpan tu menyelamatkan kita. Kan Allah sebut kan dalam Quran kan tentang orang yang wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Ayat tu kan, mana orang-orang yang menghimpunkan harta dan membilangnya dan dia menyangka, dia mengira bahawa hartanya akan mengekalkan dia. Harta anda tak kekalkan anda. Anda kekal hidup kat dunia ni kalau Allah Taala izinkan, dia kekalkan. Kalau anda kata nak hilang, duit banyak pun mati. Jangan terlampau percaya sangat bahawa kalau duit banyak kita selamat. Atau duit banyak cukup untuk belanja kita punya ubat penyakit.
tak semestinya cukup. Sebab tu kadang-kadang benda macam ni, macam dikatakan, dia bila dah jadi terbiasa, orang dah terbiasa, dia anggap tak apalah. Memang kita dalam konteks ni, kita faham bahawa kalau sekiranya pemerintah ambil harta daripada ayat tadi, kita tak perlu memberontak. Dia zalimi kita, Allah Ta'ala akan kutip balik akhirat nanti. Bukan kerja kita untuk sibuk pening kepala, doakan dia jatuh longkang, tak ada. Tapi dari segi masalah hukum, kita tahu salah atau tak betul. Dan salah ke tidak benda berkenaan, kita tahu. Kalau kita buat apa, dia buka tempat pelacuran ke, kilang arak ke semua, kita tahu benda salah. Tak ada siapa setuju. Tak ada siapa kan setuju. Balik pada asal, benda ni tak setuju, tapi kita tak boleh buat lah pasal pemerintah ni, kita biarkan. Itu tajuk asal. So jadi kadang-kadang benda macam ni, yang benda kita tak redha, benda tu mungkar, tapi dibuat oleh pemerintah dan sebagainya. So apa masalah dekat sini? Dia kata pasal benda tu mungkin kita tak redha, tapi kita tak buat apa-apa, bukan maksud kita setuju. Salah tetap salah. Tak boleh kita kata betul. Yang macam baru ni benda pelik daripada masyarakat Islam kita di Indonesia sekarang ni lah. Dan kalau kita kata, kalau di Yaman, saya ingat lagi, teruk-teruk Yaman, kalau dia kata ahli parlimen ke ataupun wakil rakyat, dia terlibat dengan benda-benda yang mencari maruah, menari atas pentas ke sebagainya kan, minum arak ke, berjudi ke, maka kalau dibuktikan benda berkenaan, lucut. Tak boleh jadi ahli parlimen lah, tak boleh jadilah wakil rakyat. Itu benda-benda terbukti di Yaman macam tu. Kita kat Malaysia ni hakim ke apa ke semua sekali menari lah sebagainya, tak layak. Tidak layak untuk orang macam tu jadi penguasa ke atas umat Islam sebenarnya. Tapi ialah, kerana walaupun tuan-tuan tak setuju sekalipun, macam kes dikatakan oleh Ibn Amir San'ani cukai tadi, kita diam bukan maksud kita setuju. Kita diam sebab kita kan tahu kalau cakap pun orang tak dengar. Dan benda berkenaan takkan didengar oleh siapa pun. Maka ada pula orang kata itu biasalah kalau dah tamat pengajian ke Guaman, hari terakhir tu ada nari-nari. Kita macam apa ni kan? Ini contoh dia. Dia kata yang mana kita kata benda tu menjadi benda-benda yang macam tadi cukai tu menjadi benda yang terbiasa. Dia kata la yaliju inkaruha ila sam'in min asma', yang tak sampai pun pengingkaran terhadap perbuatan tersebut satu kepada pendengaran kita. Tak pernah kita dengar mana-mana ulama cakap apa-apa. Semua ulama diam je. Dia kata wa qad imtaddat aidi al-makkasin fi ashrafil biqa', dan tengah menjangkau tangan-tangan para pengutip cukai ni pada semulia-mulia tempat. Tanah paling haram, tanah haram tu kan. Tempat paling mulia sampai tangan fi Makkah, di Mekah. Ummil Qura, ibu sekali kampung pun sampai. Ni macam ni kalau tuan-tuan tengok, macam saya ada orang sebut saya, dia kata dia setengah tempat dekat sini, dekat Perlis tak kot, dekat belah KL, Selangor sebagainya, kutipan untuk parking. Dia macam ni, parking kereta dalam tempat tapak parking, dia tak dikira melanggar undang-undang lalu lintas. Erti kata lain, itu sebab tu kenapa daripada dulu sampai sekarang JPJ tak boleh blacklistkan orang-orang yang ada saman pada di BKL dan sebagainya. Tak ada. Sebab dia orang dalam peta. Kalau dia orang tengah jalan, halang jalan raya boleh sebabkan benda berkenaan kita melanggar undang-undang lalu lintas. Tempat petak parking tu, contoh macam kat belah Taman Tun Dr. Ismail, tuan-tuan parking saja 1 jam 80 sen. Dulu berapa sen je, 50 sen, sekarang 80 sen. Okay. Mula hari tu dia buat RM1.50 ke RM1.30 1 jam. Lepas tu orang bising kan, dia turunkan kepada 80 sen. Tapi dalam masa yang sama, benda yang tak elok dia buat adalah apa tahu? Kalau tuan-tuan letak RM1.50, dia bagi 1 jam je tau. Tapi 70 sen lagi dia telan. Kita pulang balik. Tuan masuk kan. RM1.50. Bukan RM1.60. RM1.60 dapat 2 jam. RM1.50. Dia telan semua sekali dalam mesin tu. Dia bagi kita 1 jam je. 70 sen lagi kan? Yang makan harta dengan batil. Seriously. Tak ada siapa yang tak faham. Kita tahu kan kita pergi ke tempat lain kan, mesin air. Kan kita masukkan duit terlebih kan dia keluar balik. Kita letak RM3. Kita punya minuman RM2.50. Kan keluar balik 50 sen. Mana dia akan ambil ikut nilai apa yang kita bayar. Cukup. Tak ada ditelan semua sekali RM3. Yang ini anda letak RM1.50.
Sepatutnya RM60 dapat 2 jam, termasuk RM50. Lepas tu terlupa, tekan-tekan ya je, habis dia telan. 7% tu tak halal. Confirm tak halal. Tak ada siapa pun boleh kata halal. Ada baru ni bila perbincangan ni dibuat dalam kelas, ada akak-akak tu kata, tapi ustaz dia tulis dah situ, letakkan nilai yang cukupnya. Memang cukup lah, bahkan terlebih. Bahkan terlebih kan, dia 80% cukup dah. 7% tak cukup 80%. Dia tak boleh ambil lah patutnya. Kenapa dia telan semua? Dia makan harta dengan batil. Ni penipuan yang berlaku. Satu, kedua, kadang-kadang orang macam tuan-tuan pergi masuk pasar raya, dia orang boleh bagi 15 minit. 15 minit waktu kita masuk, 15 minit tu free lagi. 15 minit. Lepas 15 minit bos tak kira. Betul lah kan kita nak cari parking, nak jalan lagi kan? Logik lah. Yang ini masuk-masuk je, pergi naik atas, tukar duit, turun-turun, dah kena saman. Ini masalah. Ini yang kita kata. Jadi secara asasnya, benda macam ni memang kita kata semua orang faham dia mungkar. Tak ada siapa tak faham ia mungkar. Tapi semua orang diam. Kau tanya kepada mufti wilayah, mesti kita kata haram. Mana boleh ambil benda harta manusia dengan batil? Mana anda ambil lebih daripada sepatutnya, 80% harga dia, tapi dia termasuk 7% lebih, telan semua. Atau letak RM1 3% ke, telan semua. 5% lagi masuk poket. Mana boleh? Tapi tak ada fatwa. Pernah dengar fatwa? Tak ada fatwa. Tapi ada soalan, adakah bila fatwa tak ada bermaksud mufti wilayah setuju dengan perbuatan ambil harta dengan batil ni? Jawapannya taklah. Takkan kita kata dia setuju pula. Bahkan dia kata sampai ke Mekah, dia kata yakbiduna minal qasirin li ada'i faridatil Islam. Mereka mengambil harta daripada orang-orang yang menuju untuk menunaikan fardu Islam. Fardu Islam itu haji atau umrah, dia ambil cukai-cukai. Dia kata wa yalqauna fi baladil haram kullu fi'lin haramin, dan mereka temukan di negeri haram setiap perbuatan yang haram. Negeri haram tapi dia buat benda haram. Ni benda-benda yang terbaru keluar hari ini ke semalam. Dah di Jeddah telah dirasmikan wayang pertama. Wayang gambar pertama. Ini tuan-tuan kena faham. Kita kata para ulama tak suka, tak setuju. Tapi benda tu dibuat. Sebenarnya benda ni bukan baru. Zaman Osmaniyah dahulu, bila Osmaniyah tu kan dia lebih cenderung kepada barat, pencari hidup, lifestyle. Memang Jeddah, Riyadh dan sebagainya, kawasan-kawasan berkenaan masuk kat situ. Bahkan kelab malam pun ada. Zaman dulu. Ini sebelum Malik Abdul Aziz naik. Memang ada pusat-pusat hiburan macam tu di Saudi Arabia. Tanah Arab memang ada. Cuma Mekah Madinah je dia orang jaga sikit. Lain tempat semua ada. Lepas tu bila mana Malik Abdul Aziz naik, dia buang. Dia buang semua sekali. Dia stop. Maka tak jadi dah tu, yang tak ada sampai sekarang. Tuan-tuan baru dengar pertama kali datang apa? Adanya apa? Wayang, lepas tu ada opera. Bahkan tak lama lagi konsert. Mariah Carey ke siapa entah, dia Mak Saleh datang. Ni hari demi hari benda-benda ni akan berlaku. Dan fitnah yang berlaku adalah orang kata tengok, tak ada siapa buat apa. Tak, ulama tak setuju. Media masa tak nak ambil suara para ulama. Ulama tak setuju benda berkenaan. Tapi ada orang dengar, orang tak dengar. Kalau pemimpin tak dengar, kita buat apa? Tapi ulama tak setuju. Jadi dikatakan situ dibuat segala benda yang haram. Wasukanuha min fudhala'il anam, sedangkan penduduk tanah haram tu anak-anak sahabat. Kan? Tanah haram, Madinah, Makkah, penduduk dia kan sebaik-baik daripada fudhala'il anam, sebaik-baik, seafdal makhluk. Wal ulama, dekat situ ada para ulama. Wal hukam sakitun 'alal inkar, dan para pemimpin ketika itu diam ke atas kemungkaran. Dia kata muriduna 'anil ibrad, al-iradi wa isdar. Mereka berpaling daripada nak mengeluarkan fatwa ke dan sebagainya, ataupun penerbitan apa-apa yang melarang. Tak ada, semua senyap. Tapi senyapnya mereka tadi, maka dia kata afayakun sukut, adakah menjadi diamnya minal ulama bal minal alam, daripada ulama bahkan orang alam seluruhnya, dalilan ala jawaziha, dalil kepada keharusan perbuatan tadi. Kan orang diam, adakah dia jadi halal? Jawapannya tidak. Demikian juga akhziha, halal untuk kita ambil apa cukai tadi, ataupun ihraziha, ataupun mempertahankan cukai tadi. Hadza la yaquluhu man lahu adna idrak, dan ini pendapat ni takkan dikatakan oleh orang yang ada sekurang-kurang pengetahuan.
Sebab kita tahu bahawa diamnya para ulama, diamnya alam bukan maksud redha kepada kemungkaran. Kita kata mungkar itu halal sebab semua orang diam. Ini tak boleh. Dia kata bahkan dia kata adribu laka masalan akhar. Dia kata saya ingin buat untuk tuan-tuan sekalian satu contoh lain. Satu lagi contoh lain selain daripada masalah cukai tu, ada contoh lain. Dan contoh ni kita sebut dari tu. Pada bulan lepas, waktu hari saya terlambat tu, saya sebut sikit. Jadi dia kata apa? Hadza haramullah alladhi huwa afdalu biqa'il dunya. Tanah haram Allah Taala ni yang ia seafdal-afdal tapak ataupun tapak dunia ni, tapak tanah dunia ni yang paling afdal adalah tanah haram tadi. Dia kata bittifaqi jami'il wa ijma'il muslimin, dengan kesepakatan dan ijma' para ulama Islam, semua sekali setuju bahawa ia sebenarnya adalah seafdal-afdal tanah di muka bumi ini. Dia kata apa? Ahdatha fihi ba'dul mulukil syarakisah al-jahala ad-dullal. Dia kata telah mengadakan pada tanah haram ni sebagai raja-raja asing yang kita kata yang jahil lagi sesat. Dia membuat apa? Hadhil maqamatil arba'ah, makam-makam yang 4. Kan saya kata itu kan Kaabah tu. Kalau tengok gambar-gambar Kaabah yang lama, dia dekat keliling Kaabah tu dia ada panggil makam. Sebelah arah pintu ada air Zam-Zam, makam Syafi'i. Dekat sini makam Hanafi. Makam Maliki, makam Hambali. Bahkan ada satu lagi makam Zaidi. Bukan 4 je, 5 asalnya. Kemudian dia membatalkan, tak bagi Zaidi. So dia buat makam-makam tadi, tempat dipanggil makam, bukannya makam Imam Syafi'i tanam kat situ. Macam kita perkataan makam ni tempat tempat bermukim. Makam tu kan. Maksud dia bila kita kata makam makam diraja, maksud tempat bermukimnya jenazah orang berkenaan seseorang itu. Tapi sebenarnya makam ni bukan tu macam dalam kita makam Ibrahim, tempat bijak Ibrahim. Ibrahim berdiri, batu tempat Ibrahim bina Kaabah. Ketika dia bina Kaabah tu, batu tu naik dan turun. Yang tuan-tuan tengok dekat dalam besi tu, yang dalam karung yang dia tutup tu, dia tutup sebab apa? Sebab orang asyik pegang. Dan sekali kosong, licin. Tapak kaki Ibrahim zaman dulu lagi nampak kat situ. Ada tapak kaki dia. Lepas tu datang orang seorang sapu. Makin licin lah sekali orang tutup. Tak benarkan siapa-siapa pegang dah. Kalau tidak semua bergolek-golek nak pegang. Itu tempat berdiri, bukannya kubur Ibrahim dekat situ. Kan orang sangka kubur Ibrahim kat situ. Makam Ibrahim bukan kubur Ibrahim Makam Ibrahim bukan kubur Ibrahim. Makam Ibrahim itu tempat berdirinya Ibrahim, batu tempat dia berpijak ketika dia bina Kaabah. Okay. Makam tu tempat Ibrahim, batu yang tak dijadikan akan naik dan turun bersama Ibrahim ketika dia bina Kaabah. Macam lift gitu. Naik turun. Ini mukjizat Ibrahim alaihissalam. Jadi makam tu lepas daripada Ibrahim alaihissalam dia dah selesai bina Kaabah, batu tu tertinggal lah dan tapak kaki dia kesan kat situ. Berbekas dekat situ. Jadi dia angkat batu tu kan, angkat turun naik tu berbekas tapak kaki dia kat situ. So batu tersebut tinggallah macam ini pintu Kaabah, tepi tu sebenarnya asalnya. Tapi zaman Umar jauhkan sikit. Sebab bila kat situ orang solat, orang tahu langgar. Dan zaman Umar tu, zaman kita letak belakang mana pun kena langgar. Sebab apa? Orang dah ramai sangat. Try solat memang kena langgar dia orang. Lugak kena langgar orang. Jadi sebab tu dialihkan oleh Umar. Umar alihkan. Bayangkan kalau ketika mana makam Ibrahim tu tepi pintu Kaabah. Dengan orang sibuk berebut jual Hajar Aswad apa jadi. So dialihkan tu. So makam Ibrahim tu itu. Sedangkan makam Syafi'i ni zaman-zaman pemerintahan raja-raja apa Uthmaniyah dan sebagainya, diorang pergi pecahkan sebab ketika tahun 50-an dulu orang mazhab Syafi'i tak boleh kahwin dengan mazhab Hanafi. Tak boleh kahwin mazhab Hanafi. Alasan dia sebab orang Syafi'i kata saya mukmin insya-Allah. Bagi dia kata insya-Allah iman tu macam was-was, tak ada iman betul. Maka tak boleh kahwin dengan orang mazhab Hanafi. Ada beriman tak beriman dia kata. Jadi itu satu. Yang bab solat tadi ni yang pecah. Orang solat asing-asing. Semua solat asing-asing kecuali maghrib je. Pasal maghrib satu waktu, kan Nabi solat pada dua hari yang sama. 2 hari berlainan, satu waktu yang sama. Sebab Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, waktu solat tu mana? Nabi diam, kemudian Nabi mula start pada hari pertama tu, solat pada awal waktu. Riwayat yang datang Jibril solat bersama Nabi SAW. Seorang ramai ikut. So hari pertama tu pada semua awal waktu. Awal subuh, awal zuhur, awal asar, awal isyak.
Tapi maghrib satu waktu. Kemudian besoknya akhir subuh, akhir zuhur, akhir asar, maghrib tak ada akhir. Dia sama aja, waktu yang sama. Jadi diorang satu waktu yang maghrib, akhir isyak. So kerana itu tuan-tuan tahu dekat Kaabah dulu diorang letakkan tempat solat berlainan. Mana awak mazhab apa? Syafi'i belakang sana. Awak apa? Hanafi belakang sana. So maksud dia benda-benda ni ini pemecahan umat Islam. Sebab kadang-kadang saya perhatikan bila orang tu dia berkeras nak juga kena kunut juga, tak ada kunut tak boleh. Seolah-olah dia nak berpegang dengan keadaan tadi, nak pecahkan umat Islam biar semua ikut mazhab masing-masing. Dia tak nak menjadi satu seperti mana yang asal. Kerana Nabi SAW mana ada imam lain. Ketika Nabi SAW menjadi imam kepada umat Islam, dialah imam pada semua. Mana ada orang ikut dia, ikut Imam Syafi'i, ikut Nabi, lepas tu ada ikut Umar, ikut Abu Bakar, ikut Osman, ikut Ali. Mana ada? Semua satu imam sajalah. Satu je. Mana ada 3-4 imam? Jadi bila orang tu macam ni, ini imam satu. Ini Syafi'i, ini Maliki, Hambali. Dia pecahkan. Perbuatan ni adalah pemecahan umat Islam. Peliknya bila orang boleh terima. Dia kata tak apa, mazhab lain. Mazhab ni agama ke? Mazhab ni penjelasan bagi dalil. So mazhab bukan agama. Mazhab ni adalah penjelasan dalil. Dalil agama datang. Macam mana ulama ni faham, macam mana ulama ni faham. Dia penjelasan sahaja. Yang penjelasan tadi boleh betul, boleh salah. Kefahaman tadi boleh betul, boleh salah. Ayat Quran datang, A faham macam ni, B faham macam ni. Boleh jadi seorang betul, boleh jadi dua-dua betul. Secara tak langsung sebenarnya kalau kata dua-dua betul, kita kata kita tak ada masalah untuk ikut mana-mana. Ini tidak. Kena ikut saya punya juga. Ini masalah dia. Dia kata yang mana makam-makam tadi yang berada di Kaabah tu, faraqat ibadatil ibad. Dia memecahkan ibadah sekalian hamba. Washtamalat ala ma la yusihi illallah minal fasad. Dan dia merangkumi kepada apa yang tak menghitung akan keburukannya kecuali Allah Ta'ala saja. Mana keburukan yang dibawa. Sebab tu saya kata tahun 50-an dahulu, orang mazhab Syafi'i tak boleh kahwin mazhab Hanafi. Bahkan diorang bincang, solat sah tak? Ayat kata solat belakang orang mazhab Hanafi sah ke tidak? Orang Maliki, contoh mazhab Maliki, dia tak anggap bismillah satu ayat daripada Quran. So mazhab Maliki tak benarkan baca Bukan setakat baca perlahan. Tak boleh baca bismillah. So dia kata ia bukan satu ayat dari Quran. Dan dia bukan tak ada hujah. Dari qura'-qura' yang datang, penghafal Quran daripada Syam, daripada Mekah, Madinah, daripada Kufah dan Basrah, memang ada menyokong pendapat dia. Pendapat mengatakan bismillah bukan ayat daripada Al-Fatihah. So bila dia berpegang macam tu, dia tak salah pun. Bila orang datang kata sah tak solat, ini masalah dia. Solat tak sah. Macam kalau Imam Abu Hanifah lah solat depan ni, tak sah solat. Kita Syafi'i. Mana boleh solat belakang Hanafi? Mana boleh solat belakang Maliki? Ini bahaya dia. Yang kes kahwin-kahwinlah. Kahwin tak boleh. Banyak lagi benda dipecahkan. Pasal apa? Pasal tak boleh nak bersatu. Sebab kerana umat Islam ni berpecah kerana mazhab, amalan fiqah je. Ini bayangkan apa jadi. Dia kata apa? Wa farraqat ibadatil muslimin. Dan makam-makam tadi memecahkan akan ibadat umat Islam. Wa sayratuhum kal milalil mukhtalifati fid din. Bahkan ia menjadikan mereka seperti agama-agama yang berlainan. Milal-milal, maknanya ikutan-ikutan yang berlainan dalam satu agama. Pelik. Kan kita baru mazhab tadi pada asal penjelasan bagi dalil. Bukannya mazhab ini agama baru. Contoh kalau kita kata macam ulama 4 mazhab tadi. Imam Abu Hanifah yang awal sekali. Dia tahun 90 Hijrah lebih. 90 Hijrah lebih dia lahir. Dia mati tahun 150. Dia yang mula-mula sekali. Kalau kita kata dia mazhab ni kena ada, kalau tak ada mazhab tak boleh. So orang sebelum dia orang ibadat macam mana? Orang sebelum Abu Hanifah, sebelum Imam Syafi'i lahir tahun 150. So siapa yang hidup sebelum dia tu beramal apa? Jahannam ke? Kena ikut mazhab Syafi'i juga. Tak ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Soalan. Sebelum tu Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad. Kalau kita sebut nama-nama Ibrahim An-Nakhai, semua nama-nama ulama di kalangan tabi'in yang hidup sebelum daripada Imam Syafi'i sendiri. Sebelum Ahmad bin Hanbal, sebelum Imam Malik bin Anas. Takkan kita nak kata dia orang tak ada agama?
Agama lepas imam 4 mazhab. Macam mana ni? Sebab mana boleh kita kata macam tu? Sebab Islam dia datang awal. Sebelum mereka. Sebelum lahirnya Imam Syafi'i. Sebelum lahirnya Imam Malik. Sebelum lahirnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Abu Hanifah. Awal dari itu lagi Islam dah ada. So, diorang ni hanya menterjemahkan pengertian yang diorang sampai pada mereka daripada dalil. Bukan buat agama baru. Cuma pengikut dia taksub. Tak boleh solat belakang orang lain. Bahaya kan? Ni benda ni berlaku. Dan jadikan mereka, dia kata bid'atan. Dia satu bid'ah. Qarrat biha ainu iblis al-la'in. Dia ni satu bid'ah yang menggembirakan mata, yang membundarkan mata iblis yang laknat. Dan wasayyaratil muslimin duhkatan lisyayatin, dan menjadikan umat Islam ni bahan ketawa untuk syaitan-syaitan. Syaitan tengok ketawa, tepuk tangan. Mazhab. Bagus. Dan benda ni berhenti bila berhenti? Berhentinya umat Islam asing-asing solat dekat depan Kaabah tu apabila tahun 1958 dengan arahan Malik Abdul Aziz, Raja Saud yang kedua, yang menyatukan kerajaan Saudi. Yang mana kita kata sekarang-sekarang ni semua yang saya kata lah, buang wayang, buang tempat hiburan, buang sekian, dia yang buat. Malik Abdul Aziz, mana atuk kepada bapa kepada Malik Salman, atuk kepada Muhammad bin Salman. Yang sekarang ni apa raja muda, mahkota Saudi yang orang kata banyak dikembalikan kepada dia faham-fahaman pelik atau liberalism. Atuk dia lah yang buang semua sekali benda ni. Mana opera ke, hiburan barat ke, nyanyian ke, atuk dia yang buang. Itu Malik Abdul Aziz. Dan dia juga lain sama, raja yang sama yang menghilangkan di Kaabah tu makam-makam tadi sebagai tempat solat. Tak bagilah. Binaan tu orang kekalkan sampai 80-an. Ada orang pergi tahun 82 masih lagi wujud bangunan tersebut. Dia baru pecah. Kita pergi sekarang baru tak nampak. Kita baru tak nampak benda tu sekarang. Sebenarnya dia bangunan tu masih lagi ada tahun 80-an. Akhir 70-an, awal 80-an masih ada lagi. Nak ceritakan masih ada tapi orang tak pakai dah lah. Atas arahan Malik Abdul Aziz. Sebab tu kita kata kalaulah Malik Abdul Aziz ni dia bergerak ataupun menghukum berdasar kepada fahaman yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab, maka Muhammad bin Abdul Wahab punya fahaman adalah penyatuan umat, bukan pemecahan umat. Sebab orang kita pecah asing-asing imam, mana boleh? Dan bahkan dalam mazhab Syafi'i sebenarnya bila ada jemaah dibuat dalam satu masjid, jemaah kedua datang, jemaah kedua batal. Ini bukan orang masbuk, orang yang sengaja asingkan jemaah. Mana imam satu datang, imam kedua tunggu orang dah habis solat baru datang. Perbuatan ni kumpulan kedua ni serupa macam Masjid Dirar. Orang munafik bina pada zaman Nabi dahulu, Nabi bina masjid di Quba. Kan? Kemudian geng munafik bina pula masjid baru untuk lawan masjid Nabi. Buat satu masjid baru. Imam Syafi'i letakkan hukum, berdasarkan hukum ni, kalau dalam satu masjid ada dua jemaah, jemaah kedua batal. Automatik. Dibuat dengan sengaja, batal. Tapi orang kita tak belajar. Kan? Mazhab Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i cakap tak tahu benda. Ini Imam Syafi'i keluarkan hukum tentang batalnya jemaah kedua. Haram jemaah kedua. Kita lihat dalam peperangan. Ni mungkin tajuknya akan saya kupas lagi malam esok. Dalam peperangan, peperangan. Solat perang. Solat perang, banyak orang pelik. Saya pernah mengajar tentang solat dan ketakutan ketika peperangan. Imam satu tau. Jemaah dua baris. Kan? Jemaah ni buat macam ni tau. Dia jemaah yang pertama solat bersama imam 1 rakaat. Jemaah kedua ni tunggu tengok musuh. Tengok musuh Kemudian bila imam sampai kedudukan duduk, imam berhenti, makmum akan teruskan solat, habiskan 1 rakaat. Ada riwayat datang dia berdiri balik, makmum yang tu teruskan solat. Dia tunggu, imam tunggu. Makmum ni keluar, habis solat, makmum kedua masuk dan diorang akan teruskan solat 1 rakaat sendiri. Lepas tu duduk bersama imam ataupun berdiri bersama imam, imam sambung balik 1 rakaat bersama diorang pula. So imam tu imam untuk dua-dua jemaah. Jemaah pertama kan bersama imam 1 rakaat yang pertama, rakaat kedua dia solat sendiri. Jemaah kedua rakaat pertama tu dia solat sendiri, rakaat kedua bersama imam. Lepas tu bila saya ajar benda sini, ini dalam apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Nabi tunjukkan macam tu, ada orang angkat tangan. Itu ustaz, kenapa tak buat 2 jemaah aja?
Kan, ini imam satu, solat bersama jemaah dia. Lepas tu datang imam kedua, solat pula jemaah dia. Apa masalah? Kenapa tak boleh? Sebab ini pemecahan umat Islam. Once kita ada dua ketua, umat Islam akan gagal. Sebab nanti orang tu macam, aku tak solat dengan dia lah, solat dengan tu. Nampak? Tak dibuat dua kumpulan. Dijadikan imam tetap satu. Tak boleh dua imam. Tak boleh dua imam. Ini kita lihat dan solat khauf. Solat ke tengah peperangan. Tengah perang tu, macam tu masih lagi jemaah tu, imam tetap satu. Tapi kita bayangkan dekat Mekah pernah dibuat 4 imam. Kecuali maghrib. Sebab maghrib satu waktu. Yang lain semua mazhab Syafi'i solat, Hanafi tunggu. Hanafi solat, Maliki tunggu. Maliki solat, Hanafi Ahmad tunggu, Ahmad bin Hanbal tunggu. Hambali tunggu. Bayangkan teruknya. Jadi bila kita kata Malik Abdul Aziz tahun 1958, kita merdeka 57 kan? Setahun lepas Malaysia merdeka, barulah umat Islam di kawasan Kaabah tu solat hanya satu imam sahaja sampai sekarang. Ini kita kata penyatuan umat. So kalau kita kata Muhammad bin Abdul Wahab, bila dia berdakwah, dakwah dia bukan untuk memecahkan umat, untuk satukan umat. Iaitu yang diajak oleh para anbiya, satukan kepada satu je. Ini pecah nakkan lain-lain, mana boleh dalam agamanya tu. Saya mazhab Syafi'i, saya nak pecahkan. Mana ada? Imam Syafi'i tak halalkan. Bagi Imam Syafi'i kata jemaah kedua batal. Bahkan sebenarnya dalam konteks negara, kerajaan yang paling layak jadi imam semua masjid yang ada ni adalah Tuanku Sultan, Tuanku Raja. Dia paling layak. Lepas tu bila dia lantik orang tu paling layak. Tak ada siapa lebih layak berbanding orang dilantik. Sebab dia macam dalam rumah kita. Dalam rumah kita paling berhak jadi imam. Macam dalam sebuah negara, macam juga raja adalah atau sultan adalah orang pertama. So kalau dilantik orang tu paling layak. Tak ada siapa lebih layak. Macam Nabi lantik ketua pada satu kumpulan, kau keluar, kau ketua. Tak ada siapa boleh kata aku lagi best. Tapi umat Islam kita jahil bab ni. Tak belajar. Tak tahu bahayanya pemecahan umat Islam dari masalah solat. Belum lain lagi tahu. Solat saja pun dah bahaya macam ni. Bayangkan apa lagi yang lain. Okay. Jadi dia kata kat sini, waqad sakatan nas 'alaiha, dan telah diam ke atas benda makam-makam tadi orang ramai. Saya sebut macam ni baru orang macam, boleh ke buat? Bahkan Imam Syafi'i, kita fatwa Imam Syafi'i tak boleh ada dua jemaah. Umat Islam pada ketika zaman sebelum Malik Abdul Aziz memerintah, ada bukan setakat 2 jemaah, ada 4 jemaah. 4 jemaah. Tuan bayangkan. Semua ikut mazhab asing-asing. Bahkan 5 jemaah kalau kita campur Zaidiyah. Zaidiyah pun dapat satu tempat, 5 jemaah dalam Masjidil Haram. Boleh dibayangkan macam tu. Pelik kan? Tapi kita kata ini yang berlaku. So umat Islam kita sebenarnya tak tahu macam mana benda berkenaan dapat terjadi, dan kita lihat kalau kita ikutkan dulu kan, tok-tok guru kita tak cerita. Siapa pernah dengar benda ni sebelum saya cerita? Angkat tangan. Sebelum saya cerita ni, ada siapa pernah dengar tajuk ni? Angkat tangan. Betul. Tak banyak. Yang lain-lain tak dengar pun. Tak pernah dengar cerita ni. Sangat jarang. Sangat jarang. Pasal tajuk ni tak ada siapa berani sentuh. Tak ada tok guru kita balik ke, tok kenali balik ke, balik daripada Mekah kan. Dia tak cerita pun pada orang. Pasal dia balik sebelum daripada kisah ni berlaku. Pernah ada cerita? Pernah dengar? Tok guru kita datang balik, dia belajar daripada Mekah, tak pernah cerita pun tentang tajuk ni. Soalan, adakah mereka redha? Kalau tak cerita, mereka redha ke? Dia kata, tok guru kita redha ni. Tak, mustahil kita kata macam tu. Sebab bila tok guru kita mengajar tentang tajuk fiqh, dia dah kata tak boleh 2 imam. Maksud dia setuju tak yang berlaku kat Mekah tadi? Dia tak setuju, tapi soalan cakap tak? Zaman tu kalau cakap agaknya kena buang balik lah. Tengah-tengah belajar dekat Mekah Sulatiyah tu, halau balik. Jadi semua tak bercakap. So dia kata kat sini, dia kata orang ramai berdiam ke atasnya. Waqad sakatan nas 'alaiha. Dia kata dah diam ke atasnya orang ramai ke atas perbuatan tersebut. Wa fada ulama ul afaq, sedangkan berombongan-rombongan ulama dari seluruh pelosok, ulama Iraq, ulama Mesir, ulama tanah Melayu, ulama semua sekali pergi. Okay. Datang ke Mekah, tengok benda tu depan mata. Depan mata tengok. Okay. Dan juga dia kata wal abdal wal qut aqtab.
Abdal ni dia sebenarnya gelaran sebenarnya. Dia di sini aqtab atau kutub. Ni gelaran yang diberikan oleh golongan sufi kepada wali yang dia kata paling tinggi. Yang dia kata wali-wali ni, wali yang kutub ni, wali kutub adalah wali yang membuat suka hati di alam ini bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang hidup ke, orang mati ke. Ini sebab kenapa kadang-kadang sebahagian orang yang ikut kumpulan-kumpulan tarekat ni, dia anggap guru dia kutub, dia orang sanggup tunggu doa daripada guru dia, tak berdoa sendiri, tak minta. Pasal guru ni yang akan menguluskan apa yang akan jadi. Dia macam kes apa? Arkam kan? Bismillah. Ada seseorang berikut Arkam, dalam YouTube ada lagi. Tuan-tuan perhati, cari, boleh jumpa. Dia cerita kan, dia kata ada orang tu patut nak mati, tapi Abu Ya cakap pada Allah Ta'ala, tak usah bagi mati lagi. Tak mati. Ada orang tu sakit, dia cakap serius, dia cakap Abu Ya cakap pada Allah Ta'ala, tak jadi. Abu Ya cakap sekian, jadi. Dia anggap guru dia direct cakap. Macam hari tu waktu pilihan raya tahun 2013 kot, tadi kawan saya cerita, dia kata kan ada dekat Ulangan Madrasah Nurul Iman. Tak ingat yang zikir lompat-lompat tu, pakai serban kan, kumpulan tu. Memang kalau tuan-tuan buka dari YouTube macam itulah dia zikir pun kumpulan ni. Dia nama Madrasah Nurul Iman, pengasas dia Mahmud Al-Qadahi atau Muhammad Al-Majzub. Dia belajar kat India dulu, pernah duduk Mekah sekejap, balik Malaysia, orang angkat sebagai wali. Anak-anak murid dia, ni cerita dia, anak-anak murid dia percaya bahawa dia yang mengawal siapa penang pilihan raya. Siapa menang pilihan raya, dia yang tentukan. Sebab tu kat tahun tersebut pernah berlaku Ketua Pembangkang kan, dan juga bekas Perdana Menteri zaman tu pergi ke Madrasah Iman di Ulangan. Video tu pun ada sampai sekarang. Ada perjumpaan dia buat dekat tempat Mahmud Al-Qadahi ni. Dia mati dah, baru dia mati. Orang tak tahu dia mati. Sebab anak murid dia sangka dia akan lama tak jaga bumi, tiba-tiba dia mati. Siapa jaga bumi sekarang? Tu pening kepala tau, anak murid dia pening kepala. Kalau hari tu tok guru kita tentu siapa menang, lepas tu sekarang dah dia mati, siapa tentukan? Yang tentukan segalanya Allah Ta'ala, bukan tok guru awak, tahu tak? Tapi kerana diorang ada kepercayaan karut, diorang ingat tok guru dia. Sebab tu bila penasihat-penasihat kepada Perdana Menteri zaman tu dan Ketua Pembangkang zaman tu suruh diorang berdua jumpa dengan Mahmud Al-Qadahi ni ketika dia habis tamat pelatihan 1,000,000 kali selawat. Kita selawat banyak kali dah, tak pernah kira pun. Dia berkira 1,000,000 kali selawat balik daripada Gunung Jerai. Kisah benar kat Facebook ni, betul. Memang ada gambar-gambar dia, video dia buat kerja tapi nak ceritakan, anak murid dia percaya dia wali kutub. Jadi anak murid dia percaya dia kawal siapa menang pilihan raya. Okey, contoh banyak kumpulan, semua kumpulan macam tu. Kumpulan-kumpulan yang lain pun menganggap guru dia wali kutub. Geng-geng tarikat Naqsyabandi. Naqsyabandi Haqqani yang daripada Cyprus tu pun kata guru dia wali kutub. Yang geng Hadramaut kata ini Habib Omar wali kutub. Semua mengaku wali kutub sekarang ni, semua berebut. Dulu diorang hampir sepakat kata yang duduk dekat ni Alawi Al-Makki yang dekat Sulatiyah tu, itulah dia kata wali kutub. Bila orang tu mati tak tahu siapa wali kutub. Sekarang semua berebut. Ali Jufri kata dia wali kutub, pengikut Ali Jufri kata dia wali kutub. Mereka Habib Omar kata dia wali kutub, semua wali kutub sekarang. Tak tahu siapa kutub kan? Kutub tahulah masakan tu. Wali kutub dia kata. Ini okey, wali kutub tadi yang ada ni semua pernah pergi ke Mekah ketika zaman adanya makam-makam tadi. Seorang tak bercakap. Tuan-tuan pernah dengar orang bercakap? Seorang pun tak cakap. Waktu wali Abdal ni pula dia kata ada wali 7 wali, dipanggil wali Abdal, yang dia menjaga seluruh pelusuk yang 7. Semua ni dia kata, semua ni badal ni dia bergantung dengan kawasan. Contoh macam Asia Tenggara satu badal, dekat Mekah satu badal, dekat Yaman satu badal, Afrika satu badal, US ada kot satu badal. Wali US, Allahu a'lam kan. Ada 7 benua lah, 7 wali yang jaga kawasan masing-masing. Padahal alam ini telah ada sebelum daripada Adam turun. Tanpa jagaan Adam pun.
So macam mana boleh kita kata Allah tak lepaskan penjagaan alam pada orang manusia yang lemah, yang akan mati? Nak jaga alam ni, nak jaga pengagihan rezeki dan sebagainya, mana boleh? Tapi banyak orang timbulkan tajuk ni sebab apa? Nak suruh kita takutkan wali, harapkan wali. Bukan takut Allah, harap pada Allah. Takut pada wali, harap pada wali. Ini sebenarnya mula benda ni ikut kepada apa yang pada apa yang disebut oleh pengarang kitab apa Al-Quburiyah fil Yaman. Kan? Dia cerita balik, dia kata benda ni bermula lepas jatuh kerajaan Fatimiyah Mesir, kerajaan Syiah tu habis. So kumpulan-kumpulan sufi ni tak tahu tempat, dia tak ada negara. So orang buat perhimpunan dekat Mekah. Dan perhimpunan tersebut diketuai oleh Syuaib Abu Madian. Diorang cuba untuk, dia kata kalau kita nak perang, ambil kerajaan baru tak boleh dah, payah. So cara terbaru tak usah perang, kita ambil hati manusia. Jadikan manusia takut pada wali, harap pada wali. Biar orang bergantung hati ni kan, bila susah je, ya Abdul Qadir Jailani, ya Badui, ya Rifai. Bukan ya Allah. Bukan ya Allah. Dia nak macam tu. Jadi itu yang dia sebarkan cerita, ada 7 abdal, 1 kutub dan sebagainya. Dia buat hadis palsu untuk supaya orang kita takutkan pada wali, harap pada wali. Rezeki kita, tunggu wali kata boleh. Sakit sembuh kita, wali kata. Selagi sekali orang akan sibuk dengan wali lah. Dapat pegang, kalau dapat pegang Perdana Menteri, Raja, Pemerintah, Sultan dan sebagainya, kita dapat negara lah. Tak payah pegang dah. Tak payah tentera, kita pegang orang tu je. Ini yang dibuat oleh mereka. Yang kita lihat sekarang ni, dia pergi cari pengaruh. Pusing sini. Macam baru ni ada siapa? Nama Ismail Kasim. Yang dia kata sahabat Nabi dan munafik. Dia kata sahabat Nabi dan munafik, dia kata. Jadi, tapi dia sekarang ni buat program, dapat sokongan pemimpin besar Malaysia. Dia tangkap orang-orang ni. Ini bahaya dia. Orang tak nampak sebenarnya. Tapi kita kata, balik pada asal yang nama-nama wali kutub tadi. Kalau diorang tengok, dia wali kan, tengok orang solat asing-asing tak satu imam. Ulama-ulama yang daripada seluruh pelosok dunia, wali-wali abdal tadi, semua senyap. Soalan yang nak tanya, kalau kita kata senyap tadi, adakah maksud dia bahawa diorang redha? Diorang setuju ke solat pecah-pecah ni? Diorang tak belajar ke Nabi tak pernah solat pecah-pecah? Nabi tak solat bermazhab. Nabi tak pernah solat. Engkau Ansar kan? Ini imam kau. Engkau Muhajirin kan? Ini imam kau. Tak pernah Nabi buat macam tu. Nabi buat satu imam saja. Datang tiba-tiba, boleh ni. 2-3 imam keliling Kaabah lagi. Sangat jelas ia adalah bid'ah. Sangat jelas dia pemecahan umat Islam. Tapi semua para ulama semua diam. Soalan diam tadi tu, adakah redha? Itu soalan dia. So kita tengok pada golongan yang penyembah kubur ni, dia kata bila ulama diam, maksud dia tak salah lah. Sekarang kita kata pula, kita kata hujah, benda-benda ni berlaku depan mata para ulama, ulama diam. Takkan dia redha kot. Kita sangka baik pada para ulama, kita kata orang tak redha. Tok-tok guru kita yang balik daripada Mekah dulu, yang belajar di Mekah, takkan kita nak kata dia redha. Dia tengok zaman tu, zaman 50-an tu, macam tu berlaku. Dia belajar kat sana 40-an, tahun 50-an, zaman Jepun dah dekat sana dah. Takkan dia redha berkenaan dengan apa yang jadi pada Kaabah tu. Kecuali dia bukan alim. Kalau dia jahil, okey. Ini alim, ulama. Takkan dia redha. Kita kata takkan dia redha. Diam mereka bukanlah tanda bahawa keredaan berlaku daripada mereka. Okay? Dia kata apa? Dia kata apa hadza, dia kata wa syahadaha kullu dhi ainain. Dan apa berlaku pada Kaabah tu disaksikan oleh semua orang yang ada dua mata. Semua ada dua mata. Nampak? Wa sami'a biha kullu udhunain. Semua telinga, orang yang ada dua telinga semua dengar berita ni. Cuma kita dah era baru kan, tak pernah dengar. Jarang-jarang Tuan Haji kata dengar. Kita dah ramai seorang dengar. Bayangkan belakang KL cerita lagi tak pernah dengar. Itu gambar tu terkejut, orang terkejut. Tak pernah tahu pun kononnya tentang tajuk bahawa umat Islam ni pernah pecah imam. Di Kaabah tu imam asing-asing. Kenapa? Mazhab lain-lain. Sedangkan kita tahu bahawa ini sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Okay. Dia kata situ, dia kata afa hadha sukut dalilun ala jawaziha. Adakah diamnya mereka ni dalil ke atas keharusan perbuatan berkenaan? Okay. Hadza la yaquluhu man lahu ilmamun bi syai'in minal ma'arif. Ini takkan dikatakan ia sesiapa yang ada memiliki
sedikit kerdepan daripada pengetahuan. Siapa ada pengetahuan takkan cakap diamnya para ulama tadi redha dengan perbuatan tadi. Mustahil. Kita nak kata mustahil. Okay? Kadzalika sukutuhum ala hadhil asya' as-sadirah minal kuburiyin. Demikianlah juga diamnya para ulama terhadap apa perkara-perkara yang muncul daripada golongan penyembah kubur. Diam bukan maksud dia orang setuju. Diam mungkin kerana mereka rasa macam benda berkenaan tekanan, nak cakap payah, pasal kadang-kadang benda dapat sokongan. Macam kalau di Singapura, kalau tuan cakap lah pasal makam Habib Noh, kena tangkap tau. Mana boleh cakap? Itu macam simpanan apa khazanah negara. Jangan cuik. Even kita kata apa? Presiden Singapura pun yang perempuan kan, sebaik saja dapat kuasa dan pagi mula-mula dia bertugas tu, tempat pertama dia singgah adalah makam Habib Noh. Sebab tu bila orang tanya kan, apa jadi bila Mufti Meng tak boleh datang, ulama ni tak boleh datang, ulama ni kena tahan. Kalau dah pemimpin tu tadi pergi kubur pagi-pagi sebelum pergi bertugas, tuan-tuan rasa dia suka ke dengan orang yang tak suka ibadat dia buat kat kubur tu? Itulah sebabnya orang tak nampak waktu tu. Sebab tu bila kita kata lepas baru-baru ni banyak para ulama disekat, dihalang daripada keluar, tak dibenarkan berceramah, kan ditutup pusat pengajian sebagainya. Sebab dia berpahaman itu kubur. So dia kan follow lah. Takkan orang nak cakap tengok. Tak pasal je nanti. So semua orang akan diam. Diam bukan maksud dia setuju. Diam bukan maksud dia setuju. Fa in qulta, jika engkau berkata yalzamu min hadha anna ummata qad ijtama'at ala dhalalatin. Dimestikan kalau kita cakap macam ni, kita seolah-olah mengilzamkan, memastikan umat telah berhimpun di atas kesesatan. Haitsu sakatat an inkariha li'azami jahalatin. Di mana mereka diam daripada mengingkari perbuatan tersebut kerana sebesar-besar kejahilan. So kita katalah umat telah berkumpul di atas kesesatan. Ibnu Amir Sun'ani jawab, qultu haqiqatul ijma'. Ini kena faham hakikat ijma'. Bila kita kata satu benda tu ijma', ijma' ni adalah kesepakatan ahli-ahli ijtihad umat Muhammad. Ahli ijtihad bukan orang awam. Ahli ijtihad, orang yang memang ada ilmu Quran dan sunnah. Orang yang tahu tentang Quran, hadis yang sahih dan dhaif. Orang yang tahu berkenaan tafsir Al-Quran. Orang-orang ni bersepakat di atas satu hukum. Ya. Satu hukum sesudah Nabi tiada. Kalau ketika Nabi ada, tak ada siapa nak ijma', tak perlu ijma'. Nabi punya kata-kata selesai. Tapi bila Nabi dah tak ada, kesepakatan mereka terima A atau B atau C dan sebagainya, itu dikira sebagai ijma'. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i sebenarnya ijma' ni pada para sahabat je. Orang-orang selepas daripada Imam Syafi'i tak boleh dikata ijma'. Imam Syafi'i kata selepas daripada para sahabat tak dikata ijma'. So kita nak kena jumpa setiap orang. Lebih lagi Islam dah tersebar luas, awak tak dapat kumpulkan semua ulama' tadi untuk bercakap. Awak duduk kat tempat awak aja, semua ulama' kita dah setuju. Ulama' kat tepi sana, kat tepi sana awak tak dapat semua. So kalau kesepakatan macam para sahabat Nabi SAW, ya, mereka berkumpul pada satu tempat. Sebab tu diketahui hukum hakam tadi, kesepakatan mereka di atas hukum tersebut dipanggil ijma'. Yang kita boleh kata macam tadi kan, macam kes berlaku pada di tanah haram tadi. Para ulama' tak bercakap. Bukan maksud ijma' mereka, kesepakatan mereka atas kesesatan. So ijma' ni balik kepada asal, mesti benda berkenaan dikesepakati oleh ahli ijtihad umat Muhammad ke atas satu perkara lepas Nabi tak ada. Bukannya kesepakatan orang ramai setuju. Orang ramai setuju, maka jadi hukum. Macam kes tadi lah, macam di Mekah tu kan. Saya kata tak ada siapa cakap. Sehinggalah Malik Abdul Aziz larang. Baru orang berhenti. Kalau tidak, semua masih nak buat lagi solat asing-asing. So maksud selagi raja tadi tak cakap apa, orang masih buat. Itu kisah yang berlaku sebenarnya. Okay, jadi dia kata kat sini, dia kata contoh dia kata wa fuqaha al-madhhab al-arba'ah yuhiluna al-ijtihad min ba'd al-a'immatil arba'ah. Dia kata dan para ulama fuqaha, para ahli fiqh mazhab-mazhab yang empat, mereka memustahilkan ijtihad sesudah imam-imam yang empat. Lepas Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad, tak ada ijtihad dah, tutup pintu kan. Wa in kana hadha qaulan batilan, dia kata sekalipun kata-kata ni batil, tak boleh kita cakap itu sebenarnya.
Sebab pintu ijtihad tak pernah tutup, terutama pada urusan perkara yang baru. Adapun benda yang dalil dalam agama, contoh macam solat tu 5 waktu, tak ijtihad dah lah. Macam kita fikir, kita bincang, betul ke 5? Tak payah bincang dah lah. Macam Jumaat, khutbah 2, kita bincang. Tak payah bincang dah. Yang dah selesai. Tapi kita bincang benda-benda baru. Sebab tu ada setengah para fuqaha, dia tutup pintu ijtihad. Dia kata mujtahid mutlak ada ini je. Tak boleh macam tu sebenarnya, salah. Sebab kita kata pada asalnya mereka yang kita kata kerana bermazhab sini pun, diorang layak untuk berijtihad, tapi diorang tak nak ijtihad. Saja ikut macam Imam Nawawi rahimahullah. Dia seorang tahun 700 Hijrah kan. 600 lebih, 600 masuk 700. Dia layak untuk berijtihad, tapi dia tak buat mazhab baru. Dia rasa dia lebih baik ikut Imam Syafi'i punya pendapat. Tapi dalam pengikut tadi, kadang-kadang ada Imam Syafi'i punya pendapat, dia tak setuju, dia lawan je. Tapi tak keluar mazhab pun. Dia tak setuju dengan Imam Syafi'i kata sekian, dia kata macam ni. Dia buat dia opposite. Dia tak pernah rosak pun mazhab. Contoh macam dalam kes berkenaan dengan apa? Batal wuduk kalau makan daging unta. Imam Syafi'i kata tak batal. Imam Nawawi kata batal. Baihaqi kata batal. Saya kata dalil lebih kuat kata batal. Dalil lebih kuat kata batal. Makan daging unta batal wuduk. Tak tunggu kentut, tak tunggu apa-apa. Makan daging je batal. So pasal hadis Nabi datang macam tu. So Imam Nawawi, Imam Baihaqi, walaupun diorang mazhab Syafi'i, diorang selamba je kata batal. Walaupun Imam Syafi'i kata batal, diorang kata tak batal. Diorang kata tak batal. So tak keluar mazhab pun. Tak ada keluar mazhab, okey je. Yang pelik orang kita je, orang Melayu kita ni. Apa pasal ambil pendapat tak ada dalam mazhab Syafi'i? Imam Nawawi tak pernah keluar mazhab pun. Kenapa? So, jadi kalau kita lihat diorang ni kadang-kadang boleh berijtihad, tapi tidaklah diorang buat mazhab baru, tu je. Dia lebih banyak sokong apa pendapat Imam Syafi'i. Yang separuh lagi ulama sibuk macam Imam Ahmad bin Hanbal. Dia bukan tak mampu untuk bermazhab baru, tapi dia lebih suka untuk ambil pendapat imam-imam tadi. Contohnya, itu contoh dia. Tapi dia kata kat sini, dia kata ini kata-kata yang batil. Maksud kita tutup pintu ijtihad lepas imam yang 4 tak ada ijtihad dah. Ini masalah. Dia kata wa kalaman la yaquluhu illa man kana lil haqaiqi jahila. Dan ini adalah kata-kata yang tak dikatakan ia melainkan siapa-siapa yang jahil terhadap hakikat yang sebenar. Dah isyak ke belum? Belum Dah. Oh, kangak dah sudah. Tak nak azan ke? Jalan terus. Okey. Ini kalau ke belah Selangor tak boleh. Jais kata dengan azan. Baik. Fa'ala za'mihim, maka ikut sangkaan mereka, la ijma' abada. Ikut pendapat golongan ni, tak ada ijma' sesudah imam yang 4. Ini pendapat fuqaha mazhab 4 mazhab, tak ada ijma' selepas daripada imam yang 4. Pasal apa tahu? Okey, tengok. Ini problem dia. Tuan-tuan pernah dengar bila orang kata Imam Ibn Taymiyah lawan ijma'? Pernah dengar? Tahu tak pada ayat apa benda? Contoh yang pertama macam kes cerai. 3, satu lafaz, 3. Orang tu kata, aku cerai, dia kata pada bini dia, aku ceraikan kau, talak 3. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, Abu Hanifah, Malik, 4 mazhab ni kata 3 jatuh 3. Pasal dia ikut apa fatwa Umar fatwa jatuh 3. Ibn Taymiyah rahimahullah bawa hadis sahih Muslim. Sahih hadis yang sahih datang kata asalnya pada zaman Rasulullah SAW talak 3 jatuh 1. Zaman Abu Bakar talak 3 jatuh 1. Awal zaman Umar 3 jatuh 1. Tengah zaman Umar lihat orang main-main dengan talak. So, semua benda kalau aku sekian bini talak. Aku sekian bini talak. Dia gunakan bini talak bini itu sebagai mainan dia. Untuk bersumpah barang ni bagus, ini baik, ini asli. Kalau tak asli bini tercerai. Main macam tu. Jadi Umar kata siapa cakap dia jatuhkan. Biar jatuh. Jadi dekat situ masalah dia. Umar punya fatwa kan. Dia sebenarnya apa yang pertengahan pemerintahan dia. Sebelum pemerintahan dia benda tu 3 jatuh 1. So bila Ibn Taymiyah ungkit balik, dia bukan lawan ijma'. Faham tak? Sebab hadis Nabi ada. Tapi problem dia sekarang ni, orang ramai yang bermazhab tadi, dia kata Ibn Taymiyah telah langgar ijma'. Ijma' siapa? Ijma' imam yang 4.
Mana cakap itu? Sebab hukum dah keluar sebelum daripada imam yang 4. Dah ada dah hukum. Fatwa Umar mereka ikut. Salah kita kata benda tu ijma'. Jadi secara tak langsung apa yang dikatakan disebut kat sini dia kata maka dia kata fala yaridu as-soal, maka tak datang soalan pun sebenarnya kalau dikatakan bahawa umat Islam ni berijma' kepada benda yang salah. Tak. Bahkan dia kata fa inna hadzal ibtida'. Ini sesungguhnya dia kata ibtida'ah ni, rekaan ini dan fitnah bil kubur, fitnah dan kubur tadi. Lam yakun ala ahdi a'immatil madzahibil arba'ah, tak pernah jadi pada zaman Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah. Mana ada benda ni? Baru jadi. Benda ni baru jadi. Sebab benda ni Nabi dah buang lama. So tak pernah berlaku pada zaman Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i tak pernah ajar cium batu nisan. Tak pernah ajar. Itu pelik kan? Kita kata. Jadi memang kita kata benda ni nak kata ijma'. Mana nak kata umat Islam bersepakat. Tak betul. Umat Islam tak bersepakat setuju dengan kubur tadi. Macam tak bersepakat setuju tentang pecah imam tadi. Tak ada orang tak pernah setuju. Wa ala ma nuhaqqiquhu fal ijma' wuqu'uhu muhal. Maka di atas apa kami pastikan di sini, ijma' yang sekarang nak buat ni, yang macam dikatakan oleh kumpulan ni, ia nak terjadi dia adalah amat mustahil. Fa innal ummata Muhammadiyah, kerana umat Muhammad qad mala'atil afaq, telah memenuhi 10 ufuk sampai ke Turkistan, Kyrgyzstan, tahu Kyrgyzstan? Bukan ni, Kyrgyzstan. Tuan-tuan tahu nampak topi besar panjang kan? Ada gitu sikit. Tu Kyrgyzstan. Dia bukan Uzbekistan. Uzbek pun ada, sini pun ada. So tuan-tuan, Jepun pun sampai tau. Islam. Umat Islam dah jauh sampai ke situ. So kalau kita nak kata bahawa apa dibuat sekarang ni ijma' orang setuju, semua ulama' setuju, salah. Sebab kita boleh cakap macam tu, kenapa? Kerana umat Islam dah memenuhi seluruh ufuk. Wasarat fi kulli ardin, dan umat Islam ni dah ada pada seluruh bumi. Wa tahta kulli najmin, bawah setiap bintang. Mana bintang ada, bawah tu ada orang Islam. Fa ulama'uha al-muhaqqiqun, maka ulama' umat Islam ni yang memeriksa, mengkaji dan sebagainya, la yanhasirun, tak dapat dihitung dah. Ramai sangat. Wala yatimmu li ahadin ma'rifatu ahwalihim, dan tak dapat sempurna kepada sesiapa pengetahuan tentang ulama ni setuju ke tidak. Kita dapat kumpul kat Malaysia, kita kena pergi Indonesia pula. Kalau Indonesia kena pergi Thailand pula. Dari Thailand kena pergi Myanmar pula. Dari Myanmar kena pergi India pula. Pergi Pakistan lagi. Tuan-tuan nak pergi kumpul. Macam kata ini halal. Tanya ulama-ulama ijma' tak? Tuan-tuan nak pergi jumpa semua sekali. Sahih tak jumpa? Takkan mustahil kita boleh dapat semua sekali. Tapi bila kita sebut para sahabat, betul. Sahabat boleh ijma'. Sebab mereka ni adalah orang yang duduk dekat Mekah Madinah aje berzaman berkenaan. Sebab tu bila berlaku sebarang hukum, diorang boleh bersama-sama untuk mengeluarkan pendapat. Kita sekarang ni dah pecah jauh besar. Tak sempat kita. Sebab tu tak boleh nak kata ijma'. Para ulama Islam ijma' kata setuju dengan apa berlaku di Mekah tu, tak, mustahil. Kita tak jumpa semua. Kita dapat jumpa sebahagian saja. Tapi banyak orang diam. Macam saya kata, banyak orang balik daripada Mekah diam. Pada zaman dulu tak ada siapa pun cerita makam-makam tu guna untuk apa. Apa jadi pada zaman dahulu perpecahan umat Islam. Famin da'a ijma' ba'da intishar din, maka siapa-siapa yang mendakwa berlaku ijma' sesudah tersebarnya agama, wa kasratil ulama' muslim, dan banyaknya ulama umat Islam, fa innaha da'wa kadhibah, maka dia pendakwaan yang bohong. Kama qalahu a'immatut tahqiq, macam dikatakan ulama-ulama yang memeriksa dan mengkaji. Kerana mustahil kita dapat ni. Pasal ijma' mesti kesepakatan semua. Soalan sekarang kita dah tersebar luas macam ni, banyak yang belajar agama, kita dapat tak kumpul semua sekali pendapat? Kesetujuan mana ada? Tak dapat kita jumpa semua. Maka dengan sebab itu nak kita dakwa ini telah diijma'kan boleh. Ini ijma' orang tak cakap apa. Ini mustahil. Okey. Wallahu a'lam. So berhenti sini. Nanti kita bincangkan berkenaan dengan masalah ingkar mungkar. Mengingkari kemungkaran dalam Islam dia ada tahap-tahap dia. So nanti kita akan bincangkan kenapa para ulama Islam ni kadang-kadang diam, sebab dia orang ada tahap-tahap cara ingkari kemungkaran. Di mana ada ingkar dengan tangan, ada ingkar dengan lidah, ada ingkar dalam hati. Dan kita tak boleh kata bila orang tak bercakap, tak guna tangan dia, kita tak boleh kata hati dia redha. Kita tak boleh kata
hati dia redha. Dia tak cakap apa tu dia setujulah. Tak. Dalam Islam Nabi ajar kita, man ra'a minkum munkaran, siapa melihat di kamu akan kemungkaran, falyughayyihu biyadihi, maka nak diubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kau tak mampu dengan tangan, fa bilisanihi, maka dengan lidah dia. Fa illam yastati', kau tak mampu juga, fa biqalbihi, maka tak sukalah dengan hati dia. Wa dzalika, dan hati itu adhaful iman, selemah-lemah iman. So tak boleh kita sumbat pada mulut orang benda dia tak cakap. Dia tak kata dia setuju, cuma dia tak bercakap, dia tak tahan. Bukan bermaksud hati dia setuju. Jelas? Baik. Ada soalan? Tak ada, Baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.